Kita syukur kepada Allah SWT kerana izinnya kita masih lagi ada dalam nikmat iman kita, kesihatan kita. Allah masih bagi rezeki kan. Bulan depan kita tak pasti kan, tapi alhamdulillah bulan ni dah minggu ke-7 lah, bulan ke-7 kelas kita anjuran bersama Wanita Ikram PJ dengan MPPJ dan Majlis Perwakilan Penduduk Zon 22. Jadi kita mengalu-alukanlah muslimat yang selu-selu akan masuk lah. Dan khasnya ketua muslimat dekat masjid tu adalah Hajah Jamaria. Harap dia dah masuk lah. Dan juga daripada MDPJ, Datin Omar dan juga AJK yang lain. Okay, seperti biasa host kita Hajah Ili daripada Tafakur Fiddin akan record. Jadi YouTube tu akan di share lah nanti kan. So kita boleh dengar ulang-ulang lagi sebab ilmu ustazah tu kalau dengar sekali tu macam tak puas, macam kena beberapa kali untuk dapat hadam kan. Lepas tu okay, jadi rasanya tak ada apa, kita sambung penutup kepada surah Al-Ikhlas. Kita persilakanlah ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih jazakillah khairan berjazak kepada Kak Nik, juga kepada semua yang hadir yang bersama-sama dengan kita, dan terima kasih juga kepada penganjur bersama Ikram Petaling Jaya, Majlis Perwakilan Penduduk Zon 22, Majlis Pembandaran Petaling Jaya, juga surau, juga yang mengendalikan Zoom kita, yang mengendalikan rakaman dan sebagainya. Semoga usaha-usaha bersama itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang menciptakan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami akan setia pada perjanjian kami padamu dan janjimu dengan sedaya upaya kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang kami lakukan. Kami mengakui nikmat-Mu kepada kami dan kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampunilah kami, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma rabbana zalamna anfusana zulman kathira
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, anak kepada hamba-Mu, anak kepada hamba perempuan-Mu ya Allah. Ubun-ubun kami di tangan-Mu, telah berlalunya keputusan-Mu. Engkau telah berlaku adil ke atas kami dalam keputusan-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau berikan kepada diri-Mu ya Allah, atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah satu makhluk ciptaan-Mu ya Allah, atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-kitab-Mu ya Allah, atau yang telah Engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib-Mu ya Allah, untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami ya Allah, cahaya di dada kami ya Allah, penghilang kesedihan kami ya Allah, penghapus kesusahan kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih lagi dapat bersama lah. Itu satu nikmat yang maha besar, masih lagi dapat melihat, masih lagi dapat berkata-kata, masih lagi dapat mengenali antara satu sama lain dan kita diberitakan sampai ke berita kita ramai juga yang telah diuji oleh Allah dengan hilangnya akal, maksudnya ada penyakit tua dan sebagainya, tetapi dengan nikmat dan kasih sayang Allah kita masih lagi dikurniakan nikmat-nikmat itu, dan kita harapkan agar nikmat itu berkekalan sehingga kita mengembuskan nafas yang terakhir lah. Jadi alhamdulillah kita bersama pada hari ini pada bulan Safar, bulan kedua dalam bulan Hijrah, sudah pun berada di tanggal 17 bulan Safar. Jadi begitulah masa berlalu dan kita tak tahu lagi berapa banyak lagi masa yang ada untuk kita untuk berada di dunia yang sementara ini. Dan kita berada di bulan September dan dah pun nak ke penghujung bulan 2022 pula. Jadi begitulah masa. Hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk habiskan surah Al-Ikhlas yang kita dah pun berada di sesi keempat dah ni. Jadi alhamdulillah walaupun ayatnya 4 dah 4 jam dah. Termasuk ini nak masuk 4 jam dah. Jadi kita nak tengok hari ini alhamdulillah kepada semua Kak Nik dan semua yang hadirlah alhamdulillah. Pertama kita nak tengok kepada nama. Nama ini kita tangguhkan sebab panjang. Kalau Al-Imam Al-Razi dia sebut 20 nama. Hari ini tak tahulah kita nak sempat sebut berapa nama. Mungkin secara ringkaslah kita sebut sedikit demi sedikit. Okey. Jadi kita nak tengok nama dan juga kita nak lihat aktiviti tadabbur ayat 3 dan 4 khususnya, dan ini adalah 2 ayat terakhir dan sangat-sangat sangat terujalah kita bila Allah meletakkan surah ini pada muka surat terakhir di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya tanyalah muka surat terakhir itu muka surat berapa ya? Ada yang boleh jawab tak? Berapa muka surat terakhir tu di muka surat berapa tu? Kita tahulah muka surat terakhir kan, tapi kalau saya tanya muka surat berapa tu boleh jawab tak? Okey. Kita Al-Quran ni ada 604 604 muka surat. Jadi kita mula dengan muka surat 1 dan hari ini kita berada di muka surat terakhir ni, muka surat 604. Dan alhamdulillah kita dalam sesi-sesi pertemuan kita setiap bulan kita dah pun cover semua surah yang terakhir di muka surat terakhir tu. Surah di muka surat terakhir tu bermula dengan Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, kita dah habis dah tu. Jadi kalau siapa nak ulang kaji boleh tengok rakaman kita lah, insya-Allah. Alhamdulillah masih ada dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma hari ni kita nak fokus kepada ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 ni berbicara tentang apa? Ayat 2 yang terawal berbicara tentang sifat wajib bagi Allah. 1 dan 2 ni adalah sifat wajib bagi Allah. Dia bukan sunat, bukan harus. Sifat yang wajib. Tidak dapat tidak. Sifat ini mestilah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau siapa nak ulang kaji juga boleh nanti buka rakaman-rakaman yang terdahululah. Kemudian 2 ayat terakhir ni, kita ada 4 ayat sahaja. 3 dan 4 ni membicarakan tentang apa? Sifat mustahil bagi Allah. Boleh kan? 2 saja ni. Jadi dua-dua. Cantik Allah Subhanahu Wa Taala bagi ayatnya pun dua-dua seimbang kan? Dan kedua-dua ni mengandungi makna yang sangat banyak sampailah kita masuk ke dalam syurga ni, nak bawa ni. Nak bawa i'tiqad ini bukan hanyalah semasa kita hidup di atas dunia sahaja, tetapi sehinggalah kita melangkah masuk untuk hidup selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah tahu dah antara sifatnya di dalam surah Al-Ikhlas ni 2 sifat wajib, maksudnya mesti ada. Yang 2 ni sifat mustahil. Kalau siapa yang mengatakan 2 sifat yang 3, 4 ni ada pada Allah, itu semuanya tidak benar, palsu belaka, sebab Allah menafikan. Jadi kalau kita tak ada sifat tu kan ni, kalau orang katalah Dr. Sofia ada sifat ni, tak ada, saya tak ada sifat tu kan. Katalah orang kata Dr. Sofia ni memang dia kalau orang Kedah panggil pongoy. Pongoy tu cepat marah kan. Pemarah. Macam baran, panas baran. Jadi kita kata tak, saya alhamdulillah setakat ni tidaklah ada sifat panas baran, tapi kalau sifat marah tu adalah. Marah yang bertempat tu kena ada juga kan ni. Jangan tak ada marah pula kan. Bahaya tu. Jadi begitulah keadaannya. Kalau seseorang mensifatkan Allah dengan sifat yang mustahil bagi Allah, maka kita kena nafikan. Jadi perkara-perkara ini akan juga kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Jadi kena tolak semua tu sebab kita dah ada yang pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, panjang pula pembukaan ni. Okey, sebelum tu kita nak nak buat sedikit ulang kaji lah. Ulang kaji ringkas je. Maksudnya bila kita baca Quran mesti baca dengan ikut aturan. Itu kena dah dipasak dalam diri kita. Setiap kali buka Quran, okey, apa syarat pertama? Syarat pertama mestilah ia dibaca mengikut aturan. So apa aturannya? Aturannya yang paling simple yang perlu ada pada kita yang bukan dalam perkhususan bidang qiraat dan sebagainya ni. Yang pertama mestilah makhraj huruf tu betul, tempat keluar huruf tu betul, menjadikan sebutan kita betul dan juga sifat huruf tu kita tahu sifat dia apa. Jadi dalam surah Al-Ikhlas ni sifat yang paling ulang-ulang adalah sifat huruf qalqalah. Sifat huruf qalqalah. Jadi dal, ni akhir-akhir ni lah ahad, samad, yulad, tu qalqalah dia panggil, ada pantulan. Ahad. Kalau tak ada pantulan tu tak cukuplah sifat dia. Sebab kadang-kadang bila kita dah biasa tak ada pantulan, kita ingat okey je kan, tapi tak cukup lagi, tak sempurna lagi. Jadi kalau nak baca kena sempurnalah. Jadi bila kita belajar ni tujuannya untuk memperbaiki supaya lebih sempurna dan kita lebih yakin dengan apa yang kita baca, dan di samping itu kita mengetahui isi kandungan. Okey, perkataan tartil ni walaupun satu je, dia melibatkan zahir Al-Quran itu, zahir dia. Maksudnya nak baca macam mana, nak berhenti kat mana, nak sambung kat mana, itu zahir dia. Boleh Zahir tu maksudnya bacaan. Yang orang dengar, yang kita dengar. Okey, apa yang tak zahir? Yang tak zahir adalah maksud kepada ayat ini. Jadi maksud kepada ayat ini ni, kalau bagi kita yang tidak berbahasa Arab, maka kita kena baca tafsir. Sebab bila kita baca ni tak nampak ni, kita tak faham ni kat ni kan. Jadi apa yang boleh memberikan kita faham? Sebab dia tak ada pada zahir ni. Zahir ni hanyalah bacaan sahaja. Tapi berbezalah dengan orang Arab. Bila orang Arab, dia baca tu sekaligus. Maksudnya bacaan pun ya, faham pun ya.
Macam kita baca dalam bahasa Melayu kan. Kalau kita baca dalam bahasa Melayu, contohnya ni, ni ayat dalam bahasa Melayu kan. Okay, kita baca ni pada zahir lah. Tapi dalam masa yang sama, kita faham juga. Kan, dalam satu masa yang sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia perlu kepada usaha yang lebih sikit lah. Bagi kita yang tidak boleh berbahasa Arab, mungkin ada maklumat sedikit saja tentang bahasa Arab, maka kena lebih usaha lah. Usaha dia apa? Kena baca tafsir, kena memahami melalui tafsir. Jadi perkataan tartil ni kat ni, dia sebenarnya mengandungi zahir dan isi. Itulah maksudnya Quran ni, dia satu perkataan je, dia ada maksud yang banyak. Maksudnya tak payah panjang-panjang. Satu perkataan saja. Tartil maksudnya bukan sahaja membaca dengan mengikut aturan, tetapi dalam masa yang sama yang baca tu kena faham. Yang baca tu kena faham. Okay, Ustazah, kalau lalu kita tartil tu baca ikut ni je, rupanya kena faham ni. Ya, dia dalam perkataan ni ada faham sekali. Okey, buktinya, cuba Kak Nik tengok ni, seorang pengarang tafsir nama dia Syekh Sa'di. Dalam tafsir Sa'di ni dia kata tartil di sini memberi makna bahawa tartil Al-Quran adalah dengannya dapat mentadabbur. Macam tu. Yang ni kita dah sebutkan, maksud baca ikut susunan, dan ni dah apa dah, kita nak gabungkan hari ni sekali. Nak gabungkan lagi supaya setiap kali kita baca tu ada dalam minda kita, tak boleh baca saja ni kan. Kena ada faham walaupun sikit. Macam tu. Jadi kalau faham sikit, katalah minggu ni faham sikit, minggu depan lagi faham sikit. Jadi selama-lamanya kita cuba menambahkan kefahaman. Jadi di sini Syekh Sa'di berkata tartil di sini memberi makna bahawa tartil Al-Quran adalah dengannya dapat mentadabbur dan berfikir. Mentadabbur dan berfikir dan menggerakkan hati dengannya. Bukan hanya baca di mulut sahaja, tetapi hati bertanya-tanya, apa yang saya baca ni kan? Apa kesan dia? Apa arahan Allah ni? Apa perkhabaran Allah ni? Macam tu. Dan bukan sahaja kita kata mentadabbur, berfikir, menggerakkan hati, malah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara-perkara ini tak berlaku, kita belumlah lagi menyempurnakan hak Al-Quran itu. Itulah. Jadi kita belum lagi menyempurnakan hak Al-Quran itu, mungkin sebahagiannya sahaja, sebahagian sedikit sahaja. Jadi kita kan ada usahalah untuk menyempurnakan hak yang semestinya kita berikan kepada Al-Quran, kerana ia memberi banyak kebaikan kepada kita. Yang itu yang dipanggilkan dipanggil apa? Mubarak. Wa nazzalna ada perkataan mubarak dekat situ, tak ingatlah pula ayat dia kan. Mubarakun. Mubarak tu maksudnya ayat-ayatnya memberikan kebaikan yang banyak dan berpanjangan. Jadi kalau kita baca tu tak memberi sedikit pun kebaikan, kena baca lagi, minta lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tutup Quran terus, bukan. Macam kita masak lah kan, masak sekali tak jadi kan Kak ni. Lepas tu kita ulang-ulang. Ulanglah lagi masak kan, perbaiki apa. Hari ni Umi masak tak cukup garam kan. Masak lagi sekali ataupun panaskan, tambahlah sikit lagi garam tak? Jadi begitu dah dengan Al-Quran. Kalau kita tak dapat rasa kenikmatan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Cari cara-cara untuk kita dapat nikmat itu. Antaranya ialah dengan kita belajar, meluaskan ilmu kita. Okey. So tu poin yang kedua yang saya nak sampaikan pada hari inilah, supaya setiap kali kita baca, bukan saja kita menekuni cara bacaan, menjadikan ia bacaan yang terbaik, tetapi kita kena juga masukkan elemen yang disebutkan oleh Syekh Sa'di ni, iaitu tadabbur, berfikir, menggerakkan hati. Maksudnya kalau perkara yang Allah beritahu tu perkara yang menakutkan, maka hati akan rasa gemetar. Kalau perkara yang Allah beritahu tu tentang syurga, maka hati rasa berbunga-bunga untuk melakukan ibadah.
Kan untuk melipat gandakan ibadah, tak rasa letih pun. Nanti orang tanya, Kak ni tak letih ke? Macam mana nak rasa letih Ustazah? Rasa ni terbayang-bayang dekat mata ni kan, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya itulah yang akan menjadikan satu motivasi untuk seseorang melakukan amalan dan menggandakan amalannya. Okey, insya-Allah boleh faham no? InsyaAllah. Harap-harap boleh faham dah, insya-Allah. Ni nak bawa sampai mati, sampai masuk dalam syurga ni kan. Dalam syurga pun akan dibaca Al-Quran itu, bukan saja di dunia. Okey, yang ni kita skip, kita tak payah tengok. Okey. Hari ni antara tadabbur yang kita nak tengok adalah mungkin juga sebagai permulaan ni, kita 9.20 ada lagi masa insya-Allah. Okey, cuba tengok nombor 4. Yang nombor 1 ni kita dah pun jawab. Nombor 2 ni berapa huruf dalam perkataan Al-Ikhlas. Masih ingat ke tak? Tak tahulah Berapa huruf dalam Al-Ikhlas perkataan tu? Berapa huruf? Berapa huruf dia? Alif, Lam, Hamzah kan? Kha, Lam, Alif, Sad kan? Berapa? 7. 7 huruf. 7. So kenapa kita kena tahu huruf-huruf ini? Sebab dia dalam bacaan Al-Quran kita kena kenal pastilah, sebab tak boleh satu huruf pun tidak dibaca. Sama ada dia dalam keadaan sukun ataupun dia dalam keadaan berbaris. Jadi kita kena tahulah. Okey, kita buat sedikit aktiviti pada ayat pertama. Ayat pertama ni Ustazah dah bilang dah ayat dia ada 13 huruf dalam ayat pertama. Cuba kita tengok balik. Okey, kita sama-sama buat. Okey. Dalam ayat pertama ni ada 13. Okey. Boleh tak kita kira sama-sama? Kita kira satu je lah, nanti mungkin boleh sambung Okey. Perkataan huruf pertama adalah qul kan? Qaf. 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 Kemudian lam kan? Lam. Boleh ikut tak? Okey, lam. Boleh. Kemudian ha. Kemudian waw. Waw. Kemudian Alif. Alif. Kemudian lam. Lam lagi. Lam lagi. Lam lagi. Kemudian alif kat situ tak ada. Kita kena kira. Alif. Alif kemudian ha. Itu yang kita nak pastikan kita tahu huruf tu, sebab bila kita baca qul huwallah panjang kan? Wallah. Kenapa wallah? Kerana selepas lam kedua ni dia ada huruf mat. Huruf mat. Alif dekat atas kecil ni, huruf mat dia panggil. Alif mat. Jadi alif mat tu alif yang memanjangkan. Sebab itulah kita baca qul huwallah. Huwallah. Dua harakat tu. Jadi kalaulah nanti sebab tak nampak alif ni, ada orang baca qul huwallahu ahad. Salah. Sebab dia tak nampak alif kat sini. Jadi sebab itulah kena hati-hati. Jadi dekat sini qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau siapa yang nak cuba boleh cuba. Sebab ada tanda mat tu ya, menunjukkan ada tanda mat dekat sini. Tapi dalam Quran sekarang dia tak bubuh tanda. Dalam Quran sekarang dia tak bubuh tanda. Kejap saya tengok dalam mushaf lain ada tak tanda? Dalam mushaf lain ada tak tanda? Kejap kita tengok. Kita tengok kat dalam online ni ada tanda tak? Dekat mushaf masing-masing yang ada dekat tangan sekarang ada tanda tak? Ada yang ada tanda. Yang kat ni ada mungkin. Okey, ada yang ada tanda dan ada yang tak ada tanda. Jadi kalau untuk beginner kita kena cari yang ada tanda. Supaya nanti dia tak keliru kan. Kalau yang intermediate pun mungkin dia dah biasa, dia tak tahu bahawa lepas lam yang kedua ni ada alif. Jadi kita sekarang ni bila kita tak tahu, dia akan menyebabkan kadang-kadang kita salah. Kan? Dia bezakan kat ni antara kita tahu dan tak tahu kan. Jadi kalau kita tahu, susahlah nak melakukan kesalahan sebab kita tahu.
Tapi kalau macam kita dengar-dengar je sebab orang panjang, kita pun panjang. Tapi kemungkinan ada masa-masa kita tak panjang sebab kita tak tahu pun kenapa orang panjang. Kita cuma ikut saja. Itulah bahayanya kalau kita ikut tanpa kita tahu. Jadi beza kan, kita ikut dengan kita tahu, dengan kita ikut kita tak tahu. Jadi walaupun tak ada dekat sini, banyak mazhab yang tak ada. Jadi bila mazhab tak ada, kalau seseorang tu dia baca dengan guru, dia baca dengan guru, maka gurulah yang akan membetulkan. Tengok, ni dah ada 3 mazhab dia, semuanya tak ada. Nak katakan kena ada ilmu kan. Sebab mazhab sekarang saya tak pasti kenapa mereka tak letak kenapa mereka tak letak pada Allah ni alif kecil ke atas syaddah ni. Kalau dulu atas syaddah ni ada alif kan, alif kecil tu. Jadi alif kecil tu adalah alif mad. Jadi bila kita sebut Allah, sebab dia perkataannya asal daripada perkataan ilah. Ilah, alif, lam, alif, ha. Ilah. Dia punya plural dia alihah. Alihah. Jadi ilah tu tanpa alif lam. Kalau dah masuk alif lam, dia akan jadi Allah. Allah. Dia bukan Allah. Bukan. Allah. Panjang. Pada lam tu 2 harakat. Boleh Boleh. Jadi kalau kita tengok ni secara zahir ni, dia ada 13 huruf. Jadi 13 huruf ni, inilah yang kita katakan setiap huruf tu Allah akan bagi pahala. Tu kan? Satu huruf dapat berapa? Satu huruf dapat berapa? Sekurang-kurangnya 10 kan? Ganda. Dan Allah akan menggandakan berdasarkan kehendaknya. Jadi minimalnya 10. Tadi ada berapa? 13 kan? 11. 13. Jadi berapa semua? 130. 130 kan? Jadi kalau kita baca kat sini tanggalnya alif ni tak cukup lah. Tak cukup jadi bila tak cukup, maka dekat situ ia adalah satu kesalahan yang pertama. Kemudian kita telah mengubah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia satu bila kita tenung dia sampai kepada satu natijah yang sangat bahayalah kan. Bahaya tu kat mana bahayanya tu Ustazah? Sebab kita mengubah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat Allah ni tak boleh ubah. Nampak tak? Nampak tak seriusnya kita kena belajar tu? Sebab kalau kita tak tahu, macam jugalah kalau kita nak pergi mana-mana, kalau kita tak tahu jalan, walaupun kita ikut belakang orang ni, kita follow ni, tapi bila tiba-tiba orang tu hilang. Jadi kita dah tak tahu nak pergi ke mana dah. Cuma kalau kita ada maklumat, jalan ni kita boleh, daripada ikut tu kita boleh berpandukan kepada ilmu yang kita ada tu untuk kita teruskan perjalanan. Nampak tak? Dan insya-Allah tak akan sesat lah. Ini kalau tak ada orang, cikgu tak ada betul kan? Kita dah tak tahu ke mana dah. Jadi itulah yang kenapa Ustazah banyak menekankan kita perlu tahu huruf di samping kita nak betulkan sebutan huruf. Tetapi juga kita tak mahu satu huruf pun digugurkan daripada Al-Quran kerana Al-Quran ini mukjizat dan semua huruf itu perlu dikekalkan. Sebab dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh digugurkan walaupun satu huruf, sama ada ia dalam bentuk ada baris macam hu ni, hul, ataupun dalam bentuk dia berbentuk mati ataupun sukun kita panggil kan. Jadi semua sama ada berbaris ataupun sukun ni kita kena sebut dengan sebutan yang sempurna. Walaupun sukun kita tak boleh main mati-mati je, tak boleh kan. Kita kena sebut dengan sempurna. Kalau lam ni qul, lidah hujung tu tempelkan ke atas lelangit. Qul. Qul huwallahu ahad. Sebab kadang-kadang banyak kesalahan bila sebut lam mati ni dia macam
gerakkan lidah daripada tempelan ke lelangit tu, dia akan jadi qullah. Qullah. Dia bukan. Oh. Qullah. Qul huwallah. Qul huwallah. Biasa tak dengar kat ni? Benar dia Yang tu macam kenapa? menambah huruf lah pula kan. Menambah huruf lah. Sebab lam ni dia bukan huruf yang dipantulkan. Dia matikan saja. Jadi cara nak mati tu macam mana? Sebab itulah kita kena ada contoh lidah dan rongga mulut ni. Sebab kita nak tahu tadi lam ni lam kan? Nampak kan? Lam. Nampak tak lam ni? Hujung lidah ni. Kita kena kenal jugalah lidah kita ada hujung, ada tengah, ada pangkal. Dah kena kenal. Sebab ni akan membantu kita untuk membetulkan bacaan. Okey, kita setengah jam dah ni, tak apa kan? Kita ni juga sesi tadabbur lah ni. Ya. Jadi lam ni bila kita matikan, dia kena hujung lidah ni lekat dekat lelangit ni. Cuba buat. Qul. Lekat dekat situ. Lepas tu bila turun tu sebut terus makhraj hu. Qul huwallahu ahad. Jangan qul lah. Cepat sangat turun dia. Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad. Bila kita turunkan tu terus pindah kepada makhraj hu. Jangan qul huwallah. Qul bukan. Sebab kadang-kadang kalau kita tak beri perhatian, dia akan jadi macam itulah. Kenapa? Kerana kita baca tanpa ilmu. Kita tahu bahawa lam ni mati, tapi kita tak tahu mati dia tu yang sempurna macam mana. Sebab tu kena tahu sifat dia juga kan. Sifat dia juga. Dia bukan ada pantul, jangan dipantulkan. Jadi bila dah sempurna qul, lepas tu pindah kepada hu. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Kena sebut satu-satu. Pantulan itu. Jadi cukuplah Nur. Itu sebagai ulang kaji lah. Supaya kita sikit-sikit dapat menekuni, dapat mentadabur, dapat berfikir bahawa Masya Allah telitinya maksudnya bagaimana Allah nak mengajar kita supaya kita bersifat dengan sifat cermat. Betul tak? Sifat ni jugalah kita nak bawa dalam kehidupan kan. Bila kita buat sesuatu cermat, tak tergopoh-gopoh, macam tu. Kita buat dengan sempurna. Bila cermat tu akan sempurna lah kan Kak Nik kan? Ya. Kalau tergopoh-gopoh macam mana? Tak sempurna lah. Tak sempurna jadi begitulah kaitannya antara apa yang kita baca dengan kehidupan kita seharian. Okey. Kita sambung lagi hari ni insya-Allah. Kita nak pergi terus kepada nama sebelum kita masuk kepada 2 ayat terakhir insya-Allah. Kita ada lagi setengah jam. Nama ni diambil daripada perkongsian yang dikongsikan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang dinamakan Mafatihul Ghaib, ataupun ada juga nama lain kepada kitab ni dia panggil At-Tafsirul Kabir. Dia ada 2 nama dia. Jadi nama yang famous dia biasanya mereka panggil tafsir Razi je lah. Nama disebahkan kepada penulis dia. Tapi dia juga ada nama kepada tafsir tu. Jadi tafsir tu nama dia Mafatih Al-Ghaib. Mafatih ni kunci-kunci kepada alam ghaib. Kan Quran kunci kepada alam ghaib kan. Macam mana kita nak tahu tentang sifat Allah, sedangkan kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, Macam mana kita nak tahu tentang hari akhirat, macam mana kita nak tahu tentang suasana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu benda-benda ghaib. Macam mana kita nak kenal malaikat, macam mana kita nak tahu hari kebangkitan, bagaimana bermulanya, bagaimana penghisaban dilakukan. Jadi semua tu adalah perkara-perkara ghaib. Jadi adalah suatu yang sangat rugi kalau kita tak menekuni Al-Quran dan tak dapatlah ilmu-ilmu yang wajib kita tahu. Okay. Jadi antara yang saya garapkan di sini, dia ada 19 nama. Okay. Kita pergi secara ringkas.
Pertama surah Al-Ikhlas lah. Ni nombor 1 ni. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ni kenapa? Dalam surah ni Allah tak cerita kecuali tentang Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maksudnya Allah pisahkan perkhabaran tentang yang selain daripada Allah. Dalam ni semua tentang Allah saja. Ikhlas tu maksudnya murni murni. Murni tu maksudnya tak dicampur adukkan dengan perkara lain. Contoh katalah kita orang tanya kan, orang tanya Ustazah ikhlas tak ni? Apa maksud ikhlas tu? Buat hanya kerana Allah. Ada tak sebab-sebab lain? Tak ada lah sebab lain. Tu maksud dia ikhlas lah tu. Macam kalau orang tanya kat Anik kan, kalau Kak Anik pergi negara Arab, Kak Anik tanya, ada lagi tak barang ni? Dia kata khalas. Khalas tu maksudnya habis. Habis. Maksudnya kat sini Allah mengosongkan perbicaraan tentang selain daripadanya. Hanya Allah berbicara tentang dirinya. Boleh? Okey, kalau kita buat ibadah, kita kosongkan dalam hati kita makhluk. Kita buat hanya kerana satu saja, iaitu Allah. Boleh? Boleh. Mudah kan kalau kita dapat macam bayangkan dalam minda kita, kita buat ni kenapa? Allah sajalah, tak ada yang lain. Ada yang lain tak? Tak ada. Itulah namanya ikhlas, dengan kata yang mudah. Dengan kata yang mudah. Sebab dia perlu kita amalkan dalam kehidupan kan Kak Nik? Kan? Maksud kita perlu amal dalam kehidupan, dia bukan hanya perkataan saja ikhlas. Okey, amalan ikhlas ini maksudnya ada masa-masa tertentu ke sepanjang masa? Sepanjang masa. Sepanjang masa. Kata lu Ustazah senyum. Ustazah senyum kenapa tu? Nak ambil hati kat ni? Bukan. Senyum kerana itu adalah satu sunnah. Kan? Maksudnya matlamat-matlamat lain, kita panggil hikmat-hikmat lain tu dia akan datanglah lepas tu. Bila dah buat apa yang Rasulullah SAW suruh, bila yang dah buat apa yang Allah suruh tu, maksudnya hikmat kepada kita melakukan suruhan tu, maksudnya dia akan datang lepas tu. Dia akan datang lepas tu. Hikmat yang terlalu banyak. Mungkin orang tu dalam keadaan gusar, kita senyum pada dia. Masya Allah, separuh daripada apa yang dia risaukan tu hilang. Subhanallah. Dengan hanya satu senyuman saja. Kita tak tahu benda tu. Betul tak Kak Nik? Kita tak tahu. Jadi Allah akan pamerkan nanti di akhirat, ni pahala kamu. Pahala apa tu ya Allah? Pahala kamu pada sekian-sekian hari senyum pada orang ni. Subhanallah. Ya Rabbi. Tapi kena ikhlas lah. Okey, panjanglah pula. Sebab dia perlu kepada dalam aplikasi kan, kita perlu masukkan dalam hidup. Jadi nak masuk dalam hidup ni kena jelaskan benda yang betul-betul kita buat hari-hari. Bukan Kak Nik kan? Ya. Sekejap lagi nak masak kan? Nak masak perlu ikhlas tak? Mesti. Mesti. Kak Nik cepat-cepat jawab. Mesti. Ikhlas. Kalau tak ikhlas macam mana? Tak sedap je rasa kan. Macam tak kena je. Kalau mama ni asyik-asyik tiap-tiap hari masak kat kamu kan. Tak ada masa kamu masak kat mama. Jadi tidak akan ada istilah itu. Kerana kita enjoy je kan. Sebab kita tahu bahawa itu juga adalah ibadah. Kerana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seronoknya kalau macam tu kan Kak Nik. Buat apa pun sentiasa senyum. Mama masak pun senyum ke mama. Yalah mama enjoy masak hari ni. Buat apa? Mama tak ada lah sebab-sebab lain kecuali hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey. Jadi di situ yang kita katakan bahawa bagaimana antara nama kepada surah ni yang memang dah terlalu masyhur ni ikhlas, surah Ikhlas. Kemudian surah At-Tafrid, tunggal. Surah At-Tajrid, maksudnya kita kosongkan yang lain kecuali hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala saja. At-Tajrid. Kemudian At-Tauhid. Tauhid ni esa kan? Sebab Allah membicarakan tentang sifatnya yang tunggal, yang esa. Kemudian surah yang selamat. Selamat daripada apa?
Selamat daripada api neraka kat ni, surah ni. Sebab kita kenal Allah, maka dengan kenal Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan menyelamatkan kita daripada api neraka, akan menyelamatkan kita di dunia juga, kita akan dibimbing. Okey, kemudian surah Al-Jamal. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada segala yang cantik. Jadi bila yang cantik itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah Al-Ma'rifah. Kenapa Ma'rifah? Kerana kalau kita nak kenal Allah, maka mestilah baca dan faham surah ni. Surah yang pendek saja, ada 4 ayat ni kita kenal Allah. Surah Al-Wilayah. Kenapa? Siapa yang membaca akan berada di bawah pemeliharaan Allah. Sebab itulah Allah masukkan surah ni dalam banyak amalan kita kan kat ni. Sebab apa? Sebab sesiapa yang membacanya maka dia akan berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil wali Allah. Wali Allah. Wali Allah ni mereka yang sentiasa di dalam pemeliharaan Allah SWT. Bercakap dengan percakapan yang Allah reda, lihat dengan apa yang Allah reda, macam-macam. Semuanya dia buat adalah semua yang Allah reda belaka. Tapi kita kata manusia ni adalah salah silap, tapi cepat jugalah dia memohon ampun. Surah Nisbah. Kenapa? Kerana dalam surah ni berdasarkan sebab nuzul, ada orang tanya, ya Muhammad, cuba kamu bagi tahu tentang silsilah Allah ni, keturunan dia apa. Jadi unsub lana rabbak. Jadi dia berkaitan unsub tu dia namakan surah Nisbah. Jadi surah Nisbah ni maksudnya Allah itu Al-Ahad, As-Samad, Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu nama dia surah An-Nisbah. Okey. Yang kelima surah Al-Muqashqishah. Sedap pula nama dia kan. Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah. Surah yang menyembuhkan. Allahu Akbar. Sembuh daripada apa? Sembuh daripada syirik. Syirik tu penyakit yang paling bahaya lah. Tak ada penyakit bahaya daripada syirik. Orang katalah ni penyakit bahaya apa kat ni? Kanser. Ni lebih bahaya dari kanser. Kanser Allah mampu nak menyembuhkan dengan izinnya kan. Kalau syirik ni, siapa nak mampu sembuh? Doktor mana pun tak mampu nak sembuh. Jadi dia adalah satu penyakit yang sangat bahaya. Jadi kita dalam hidup ni kena perhatikan ada tak dalam perbuatan kita ni syirik. Contohnya minta pada selain daripada Allah. Minta pada Allah ni tapi laluan yang panjang. Tapi minta kat orang lain yang tak ada kena-mengena dan sebagainya. Minta melalui benda-benda yang Allah cipta. Jadi benda tu kena perhalusi. Kena perhalusi. Tapi kalau lah Kak Ni kata, Ustazah tolong doakanlah saya, boleh. Tak ada menjadi masalah sebab memang orang tu ada pun duduk di situ kan. Kak Ni tolong doakanlah, Kak Ni nak pergi musafir ni, orang musafir ni makbul doa dia, tapi tidak menjadi masalah yang tu. Yang menjadi masalah yang kita dengar mohon pada kubur, mohon kepada orang mati dan supaya itu tidak ada dan itu adalah syirik. Maka kita takut tu penyakit tu. Penyakit ni memang banyak dalam masyarakat. Jadi kita bila kita tahu, kita tolonglah ubati penyakit itu. Tak nak penyakit tu ada pada kita dan juga tak nak ada pada masyarakat. Okey, boleh lah. Okey, bebas penyakit daripada nifak. Nifak ni munafik. Orang munafik ni dalam lain, luar lain. Tak mahu juga ada. Jadi surah ni menyelamatkan seseorang daripada ada penyakit munafik. Okey, kemudian surah yang menjadi pelindung. Sebab kita memohon kepada Allah kan dalam doa tadi kan. Kita mohon pada Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat ini untuk memberi perlindungan kepada kita. Sebab itu kita baca sebelum tidur, kita baca pagi, kita baca petang, kita baca dalam salat, kita baca dalam zikir dan sebagainya sebagai pelindung. Surah As-Samad, kerana surah ni lah satu-satunya surah yang ada perkataan As-Samad. Di satu perkataan je dalam Quran. Allah boleh je buat kan. Kalau kita satu perkataan mungkin ulang banyak kali. Ada juga dalam Quran surah ayat perkataan yang ulang banyak kali. Contohnya perkataan Allah. Perkataan Allah kan. Dia ulang dalam surah ni saja pun Allah ulang perkataan Allah beberapa kali. Walaupun 4 ayat. Okay.
Jadi surah As-Samad surah yang mana semua berkehendakkan kepada Allah. Maksudnya perlu meminta kepada Allah dan Allah tidak memerlukan kepada mana-mana makhluk. Surah Al-Asas sebagai foundation. Surah Al-Mani'ah yang mencegah, aku memberimu surah Al-Ikhlas dan ia merupakan harta simpanan arashku dan penghalang siksa kubur serta hembusan api neraka. Ini hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas. Okay, ia dikenali dengan surah Al-Mani'ah. Kemudian surah Al-Mahdar. Al-Mahdar. Bila eja ni payah juga kan. Al-Mahdar. Hadar Al-Mahdar. Surah ni hadir kerana malaikat akan hadir untuk mendengar ketika surah ini dibacakan. Kerana ia adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kemudian surah Al-Munaffirah, menjadikan lari kerana ketika surah tersebut dibacakan setan akan lari. Jadi ia antara hikmat lah bila kita membaca surah ini, banyak hikmat-hikmat di sebalik bacaan surah ini. Jadi pesannya Masya Allah. Jadi kita pun kadang-kadang nak makan ubat sebab apa? Ia menjadi sebab untuk kita sihat. Jadi untuk kita selamat daripada gangguan syaitan, lazimilah 3 surah yang berada di muka surah 604 ni. Bermula daripada Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kemudian surah Bara'ah, kebebasan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah melihat seorang yang membaca surah Al-Ikhlas, kemudian ia bersabda, sesungguhnya ia terbebas dari kemusyrikan. Orang yang baca ni bebas daripada syirik. Sebab kalau dia baca dan dia faham, maka sudah pastilah surah ni sebagai penyelamat dia daripada syirik dan munafik. Okay. Maksudnya dia beriman tu, iman di luar dalam tu sama. Bukan hanya di mulut tapi sampai ke dalam-dalam imannya. Itu yang dipanggil keimanan yang tulen. Kemudian surah Al-Mudzakkirah sebagai peringatan kerana surah tersebut mengingatkan pembacanya untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Membacanya laksana sebuah tanda yang mengingatkan dari apa yang ia lalai sedang ia sangat-sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita lupa kan. Kita duduk lalai dengan dunia, lupa pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap banyak, lupa pada janji Allah bahawa setiap percakapan itu kita perlu bertanggungjawab. Ya Allah, Kak Nik kan. InsyaAllah takutnya kita kalau kita ingat. Jadi surah ni memberi peringatan sebagai muzakkirah. Memberi peringatan pada kita. Kalau kita baca, ingatlah Allahu Akbar. Cepat-cepat istighfar. Jadi berhati-hati nak bercakap, berhati-hati nak buat apa pun. Surah An-Nur, cahaya kerana ia merupakan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan cahaya ke dalam hati kita mengenal Allah. Betapa orang-orang yang mensyirikkan Allah, hati mereka gelap, tidak ada cahaya. Jadi Quran keseluruhannya adalah cahaya dan kita kata surah ini yang kita pilihnya juga adalah cahaya yang terbesar daripada kurniaan Allah. Surah Al-Aman kerana Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman ketika seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah maka ia berada dalam bentengku dan siapa pun yang berada dalam bentengku maka selamat ia daripada siksaku. Jadi inilah surah yang membentengkan kita. Okay, habis. Kita nak tengok 2 ayat terakhir ni dalam kita ada 10 minit lagi insya-Allah. Kita akan balik, kita akan tengok pada yang Ustazah dah kongsikan dalam tafsir Mubin kita nak habiskan ayat 3-4. Okey. Ni ayat 3, ni ayat 4, kita nak ambil ayat 3 ni. Ni ayat 3. So ayat 3 ni dia berapa perkataan? 1 lam, 2 yalid kan? Yalid perkataan. Perkataan. Lam 1, yalid 2, waw 1, 3, lam 4 dan 5. 5 aja. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Sebab kadang-kadang kita dah hafal surah ni, maka kita jarang bagi perhatian kan bila kita baca. Jadi sebab itu sunat juga kita baca dengan melihat mushaf. Walaupun kita dah hafal, tapi sunat untuk kita membaca untuk melihat mushaf.
Sebab kita akan tahu ni, mungkin kadang-kadang kita sebut tak betul. Bila kita tengok balik, huruf dia begini rupanya. Macam tu. Kan? Jadi di sini dalam ayat 3 ni, yang sebagaimana saya sebutkan tadi, dua yang terawal adalah sifat yang wajib bagi Allah. Dua yang terakhir ni sifat apa? Sifat menafikan, sifat yang mustahil. mustahil. Okey, contohnya katalah kalau saya tanya siapa yang ada bersama kita, Khadijah. Apa sifat mustahil yang bagi Khadijah? Tak ada lah sifat tu pada Khadijah, mustahil ada. Mungkin ada kan? Sifat mustahil. Kak Ni, apa sifat mustahil pada Kak Ni? Sifat yang mustahil pada Kak Ni? Sifat yang mustahil pada Ustazah adalah syirik. Mustahil. Mustahil. Kalau orang kata, orang tuduh, tak, mustahil pada saya untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana tanda-tanda yang begitu jelas yang ada pada diri saya, yang ada pada persekitaran saya, macam mana saya tergamak untuk mensyirikkan Allah. Okay. Jadi itu memang mustahil lah. Jadi sifat mustahil juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah lam. Lam ni maksudnya tidak. Ia tidak. Yalid ni adalah perbuatan. Apa perbuatan ni maksudnya? Yalid ni dia melahirkan anak. Maksudnya dia ada anak. Yalid ni adalah perbuatan. Okay, seorang lelaki kalau nak ada anak macam mana? Dia kena kahwin lah. Kan dia kena ada proses-proses dia lah kan. Bukan tiba-tiba aja ada anak. Kan? Maksudnya Allah jadikan begitu manusia ni, kalau dia nak ada anak, kena ada proses dia. Proses dia apa? Panjang. Kena kahwin. Lepas tu, bila dah kahwin, maka dia akan berasal ada nutfah kan? Ada mani maksudnya. Kemudian mani itu bukan duduk pada suami tapi masuk ke dalam rahim isteri. Betul tak? Jadi proses-proses ni. Kalau orang kata Allah tu ada anak, maksudnya kena ada proses-proses ni lah. Nampak tak? Dia bukan satu je. Perkataan tu sendiri menggambarkan ni proses-proses ni. Proses-proses ni. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak ada anak. Kerana ini semua adalah sifat apa? Makhluk. Ini semua adalah sifat apa? Sifat makhluk. Boleh tak? Besarnya maksud yalid tu. Nampak tak besar dia? Ni, perkataan yalid ini dikatakan ia tidak beranak. Tidak beranak tu maksud dia apa? Maksudnya dia tidak melahirkan, menjadi penyebab kepada lahirkannya anak. Sebab itu dia guna ni dalam bentuk perbuatan. Jadi untuk dia mendapat anak macam mana? Macam tadi lah kan? Macam tadi. Jadi adalah mustahil bagi Allah bersifat begitu. Betul? Tapi berapa ramai dalam dunia ni mempercayai bahawa Allah ada apa? Anak. Kan? Ada. Berapa ramai yang percaya, yang memegang kepercayaan, yang memegang i'tiqad bahawa Allah tu ada anak. Kalau kita tengok dalam world population ni, nampak tak? Nampak ni kan secara ringkas lah. Nak gambarkan bahawa kita ni ada tugas sebenarnya nak menyampaikan, nak menafikan bahawa sifat tu mustahil bagi Allah. Ni yang warna ni biru ni semuanya yang mendakwa bahawa Allah ada anak ni. Kristian. Kalau Allah ada anak, mestilah kena ada proses tadi. Nampak tak? Proses ni. Proses tadi yang saya tunjukkan tadi tu. Ni proses ni. Jadi kalau proses ni adalah proses makhluk. Jadi bila ia proses makhluk, sesuai tak untuk Al-Khaliq, pencipta? Tak sesuai. Bukan setakat tak sesuai. Mustahil. Mustahil. Boleh tak? Ustaz nak bagi faham ni. Kan? Supaya kita dapat betul-betul menghargai perkhabaran Allah ni dan kita tahu kenapa Allah menafikan sifat itu daripada dirinya.
Sebab bila kata Yalid, maksudnya dia ada anak, dia mesti ada proses. Jadi proses itu adalah satu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bahagian kedua, walam yulad. Walam yulad. Dan dia juga tidak ada bapa. Dia juga tidak ada bapa. Sebab kalau yang ada bapa, contohnya kan Kak Ni apa nama Zainab binti Nikmat. Nikmat. Okey, Nikmat bin Saleh. Dia kan adalah atas itu Adalah. Zainab mana? Kalau kata ada bapa kan? Bapa dia bin apa pula? Atau Wan dia bin apa pula? Macam tu. Kan? Jadi adakah Allah bersifat begitu? Mustahil. Allah itu satu. Allah itu al-awwal wal-akhiru. Jadi ia adalah satu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat begitu. Contohnya mustahil bagi saya lahir di dunia tanpa bapa kecuali Isa alaihissalam. Kecuali Adam alaihissalam. Kecuali Hawa alaihissalam, kan? Jadi ketiga-tiga manusia ini Allah jadikan sebagai tanda bahawa Allah boleh buat apa sahaja. Kalau Allah nak jadikan manusia tanpa bapa, tanpa mak, boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau Allah nak jadikan manusia tanpa bapa, boleh tak? Boleh. Boleh. Kan? Kalau Allah nak jadikan sesuatu tanpa mak dan bapa juga boleh. Tidak ada mustahil bagi Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, ada yang berjalan mengikut aturan, ada yang di luar aturan. Kenapa di luar aturan? Sebab Allah nak bagi tahu Allah tidak bergantung kepada sebab dan musabab. Nampak tak? Jadi kalau kita nak api kan, dia punya tabiat api, Allah jadikan membakar kan? Bagi situasi semuanya. Kecuali Allah kata aku boleh jadikan api itu tidak membakar. Jadi itu nak tunjukkan kuasaan Allah. Bila Ustazah nak terangkan ini, kita ada 3 minit lagi kat ni. Jadi dua perkataan ni dah faham Yalid ni dia tak ada anak. Sebab apa kalau tak ada anak? Maksudnya kalau nak ada anak kena ada proses dia kahwin, kemudian melahirkan. Macam tu. Kemudian dia juga tidak diperanakkan. Sebab kalau ada diperanakkan maka kita akan tanya kan. Sofia binti Samsudin. Samsudin bin Awang. Awang bin apa lagi. Sampailah mana-mana. Jadi Allah tidak begitu. Mustahil bagi Allah. Okey, akhir sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila dah nafi yang ini, bila dah nafi dia tak ada anak dan dia tidak ada bapa, maka dia adalah tunggal, dia yang pertama, tidak ada yang sebelumnya, maka Allah di akhir sekali menghabiskan ataupun mengkhatimahkan, mengakhiri surah ini dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada siapa pun yang setara sama dengannya. Kufu maksudnya yang setanding dengannya. Pada zatnya, pertama pada zat. Kalau Ustazah tanya, ada tak orang yang serupa dengan Ustazah? Tak ada lah. Dekat-dekat mungkin ada. Dekat-dekat mungkin ada. Tapi sebiji sama tak ada. Tak ada. Jadi tak ada. Hanya ada seorang saja. Kan? Jadi kufuwan maksudnya yang sama. Jadi Allah tidak ada yang sama dengannya. Ahadun, kita ada juga persamaan. Contohnya kalau saya dengan Kak Ani, apa persamaannya? Ada mata, dua-dua ada mata kan? Jadi bagi Allah, nafi itu nafi semua. Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Pada zatnya. Ada tak benda yang sama dengan Allah? Mustahil. Ada tak sesuatu yang sama sifat dengan Allah? Mustahil. Allah Maha Kaya. Ada tak orang yang lebih kaya daripada Allah? Tiada. Tiada. Ada tak orang yang lebih berpengetahuan daripada Allah? Tak ada.
tiada. Maka dia tidak ada yang setanding dengannya. Semua ilmu berasal daripadanya dan dia mengetahui segala-galanya. Kena faham segala-galanya tu semua kan. Maksudnya dalam laut ada apa? Kita tak tahu dalam laut ada apa. Allah tahu tak? Allah bukan sekadar tahu yang ada dalam laut, tetapi Allah lah yang menjadikan. Dan memeliharanya. Jadi bila kita pergi pantai, tengok laut, ya, terpampanglah dalam ingatan kita ayat ini. Walam yakullahu kufuwan ahad. Boleh? Tengok apa sahaja kerana Allah tidak ada yang setara dengannya pada perbuatannya, pada sifatnya, perbuatannya, apa saja makhluk Allah. Ada tak manusia dan makhluk mana-mana yang boleh mencipta sebagaimana yang Allah cipta? Ada? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Ada orang boleh cipta manusia? Tak ada. Sekarang ada juga orang buat buat apa nama kulit robot. Robot. Kulit ni depa masuk dalam makmal, dia jadi kulit ni dia lembut macam kulit kita ni. Lepas tu dia nanti letak dekat robot. Nanti kita kan tak tahulah anak-anak kita ni nanti ada orang sebelah dia tak tahu orang ni robot ke. Dia hidup dengan bakteri. Hanya satu saja. Mata dia pun bukan mata macam kita lah. Tapi mata palsu. Yang mereka cabar Allah kadang-kadang nampak macam serupa tapi tak serupa. Jauhlah antara pencipta dengan yang dicipta. Jadi semuanya tak sama. Jadi kufu ni tak setara pada apa? Tak setara pada apa? Sifat. Tak setara pada apa lagi? Perbuatannya. Jadi nafi semua. Mustahil bagi Allah. Mustahil seseorang boleh mencipta sebagaimana Allah mencipta. Cuba sebut apa ciptaan Allah? Bumi. Ada orang boleh tambah lagi satu bumi? Tak boleh. Okey. Ada orang lebih bersifat, lebih tahu daripada Allah? Tidak ada. Ada orang sama dengan Allah pada zatnya? Tak ada. Kita tidak dapat mengenali zat Allah, tidak dapat kita mengenali zat Allah dengan cara Allah memberitahu bahawa dia adalah tunggal. Itu sifat zat. Tunggal. Jadi menafikan segala-galanya. Yang selepas daripada ayat satulah ayat 1 tu ayat sifat wajib bagi Allah, ayat 2 sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat 3 ayat ketiga sifat yang mustahil bagi Allah, ayat keempat juga sifat mustahil bagi Allah. Okay, kita nak akhiri, panjanglah pula kita habis dah kan ni, lebih dah 3 minit. Okey. Kita nak buat conclusion sedikit dengan konklusi ni. Jadi surah Al-Ikhlas adalah sangat ringkas, kita pun dah faham. Ia menerangkan dengan jelas sifat-sifat jalal. Jalal ni agung. Jalal. Agung. Kamal, sempurna. Jalal, agung. Kamal, sempurna. Jadi surah ini menerangkan tentang sifat jalal, sifat agungnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada yang setara dengannya. Sifat kamal, Allah sempurna, menafikan segala sifat kekurangan. Menyucikan Allah daripada segala sifat lemah dan semua bentuk kekurangan. Kesimpulannya menentukan bahawa surah ini memantapkan tauhid. Wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah esa dan menolak sifat berbilang-bilang banyak yang tidak sama sekali dimiliki oleh Allah SWT. Itu sifat mustahil bagi Allah. Menetapkan Allah itu sempurna dan menolak segala kekurangan. Tidak ada yang kurang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Kemudian menegaskan kebesaran dan keagungan Allah di samping menafikan bahawa wujudnya sekutu ataupun seteru atau yang serupa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesiapa sahaja yang membaca surah Qul Huwallahu Ahad, maka seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan kenapa dikata 1/3 Al-Quran? Sebab Nabi SAW bersabda,
diulas oleh ulama sebab Nabi bersabda sedemikian adalah kerana ilmu Al-Quran ni ada 3 cakupan dia. Pertama tauhid, jadi surah Al-Ikhlas ni mencakup tauhid. Dalam Quran dia ada 3 kategori. Pertama tauhid, hukum hakam dan kisah-kisah. Contohnya macam tadi kita kata kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, tu kisah tentang cerita-cerita dalam Quran. Kemudian hukum hakam. Apa hukum hakam? Hukum kita kata sesiapa yang mensyirikkan Allah maka dia dimurkai oleh Allah. Jadi haram mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah dosa besar. Okey. Kemudian surah ini mengandungi tauhid yang mengikut pengertian ini merupakan 1/3 daripada Al-Quran sebab dia ada 3 topik ni, jadi dia 1/3. Ada juga yang mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah dari segi pahalanya, iaitu sesiapa yang membacanya maka ia akan memperoleh pahala membaca 1/3 daripada Al-Quran. Apapun maksudnya kita buat mengikut apa yang disarankan oleh Nabi SAW, membacanya menjadi sebagai satu peringatan kepada kita, kita merujuk balik nama-nama tadilah. Jadi itulah besarnya surah ini. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Minta maaf dalam keadaan tergesa-gesa nak habiskan. Jadi boleh nanti rujuk balik. Jadikanlah doa ni dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kehidupan kita, bacalah ia kerana Nabi SAW memberikan satu confirmation bahawa bila kita minta berdasarkan nama-nama Allah dalam surah Al-Ikhlas ini, maka permintaan kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah permintaan yang lebih besar daripada kita mengharapkan agar Allah mengampunkan segala dosa kita. Kita boleh minta, kita guna ayat ni, katalah kita nak selamat, kita boleh sambung, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahawa engkaulah yang esa, tiada yang sekutu bagimu dan semua makhluk berkehendakkan kepadamu ya Allah, dan kamu tidak ada yang setara bagimu ya Allah, supaya engkau memberikan keselamatan kepadaku dan kepada anak cucuku, tetapkan iman mereka di dunia dan di akhirat. Boleh? Amin. Jadi itu saja untuk kita pada perkongsian hari ini. Minta maaf kalau ada kesilapan dan keterlanjuran di dalam perjumpaan kita pada hari ini. Kita harapkan agar apa yang kita kongsikan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keberkatan itu bukan saja di dunia tetapi sehinggalah ke akhirat, sehinggalah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita sudahi Kak Nik, kembali semula pada Kak Nik, insya-Allah, ataupun kita dapat tutup. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsira pada ustazah. Kita menutup surah Al-Ikhlas yang begitu besar makna dia, walaupun kita selalu baca tapi bila kita dengar ni betapa terasalah kan dengan maknanya yang ada 20 dia punya nama. Maknanya bila banyak nama tu banyaklah dia punya kehebatan dia, kekuatan dia kan. Begitu juga kalau doa yang kita kena amalkan daripada surah ni, banyaklah yang kita kena rewind baliklah video ni. Semoga kita berjaya untuk buatlah kan, untuk mengamalkan apa ilmu yang kita dapat. Dan macam Ustazah katalah, bila kita baca dengan tartil tu, ingatkan tartil tu baca betul dia punya makhraj dengan tajwid, rupanya dengan penghayatan makna tu juga kan. So terlalu banyak yang kita dapat kutip dalam masa sejam, yang kita kena hadam lagi dan cuba ulang dan faham lagi. InsyaAllah kita cuba dengan kekuatan yang Allah bagi pada kita dan berkat doa yang Ustazah baca tadi lah kan. Sebelum mula tadi banyak doa Ustazah yang begitu terharu. Macam makna dia memang terlalu hebatlah yang kita aminkan. InsyaAllah. Jadi dah kelewat sedikit. Jadi kita tutuplah. Semoga Allah ampunkan apa juga kekurangan lah yang kita ni. Semoga kita mendapat banyak manfaat bersama, insyaAllah. So kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
kasih.